Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita malam ini kita sambung lagi insya-Allah. Kena tanya juga orang tentang mana. Kau surat 94 no? Baik. Terima kasih. Dia berlaga ada satu tempat lagi, dua tempat lagi baca 40 hadis penawar hati ni juga. Jadi bila pergi sana, sini lupa, dia nak belaga. Okey, betul. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-34, hadis 40 hadis penawar hati. Muka surat 94. Kita baca hadis pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة رواه البخاري. Hadis sahih lah bila sebut hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita tengok keterangan. Kita tengok dari sudut maksud keseluruhan. Tadi kita baca maknanya di sini Allah Ta'ala tak mau dah terima alasan seorang yang dia umur dah 60 tahun, yang dia tak mau beribadah. Dia kata tak dan beribadah, sedangkan umur dia 60 tahun Allah Ta'ala bagi masa dia yang panjang untuk dia beribadah, tapi dia tak beribadah, maka tidak lagi Allah Ta'ala nak terima keuzuran daripada dia. Baik, kita tengok itu secara umumnya. Baik, kita tengok keterangan hadis. Allah Ta'ala masih memberikan ruang kepada seseorang untuk berkata, Jikalau umurku panjang, sempatlah aku berbuat amal ibadah. Jadi orang ni dia sendiri yang masalah, dia salahkan benda lain, padahal diri dia. Orang ni sangat suka banyak beralasan. Orang alasan ni tanda orang yang gagal sebenarnya. Hak ni macam-macam. Nak kita kata dalam peribahasa Melayu kita tak? Nak 1000 daya, tak mau 1000. Sama lah. Hai, betul ke orang ini? Tak ada Australia ke mana? Hai. Tak mau 1000 dalih. Jangan jadi macam cerita bangau kan, saling salah menyalahkan, sampai tanglah kali tangkap siapa? Hilang dah makanan aku. Bangau pasal faham kurui. Macam mana aku tak kurui? Apa dia? Ikan tak mau timbui. Oi ikan, hang pasal tak mau timbui? Panjang, rumput panjang sangat, tak boleh nak timbui. Pula tanya rumput pasal apa duk panjang sangat, ikan nak timbui pun tak boleh, bangau tak boleh makan. Pasal lembu tak makan aku. Oh tak, betul tak itu? Lembu tak makan aku, tak ragu aku.
Lembu kerbau lembu tu lebih kurang lah. Lembu pun makan rumput, kerbau pun makan rumput, dia tak? Kan kerbau makan anggur. Lepas tu lembu kerbau pasal apa yang hantar makan rumput ni? Kerbau kata perut aku sakit. Rupanya kerbau pun dia reti sakit perut. Cuma dia tak reti pergi klinik. Pasal apa sakit perut? Nasi mentah. Dah tak? Nasi mentah. Nasi pasal apa mentah? Kayu api basah. Jadi dia tak boleh masak elok. Kan? Kayu api basah pasal apa? Kayu api pasal apa? Hang basah. Hujan timpa aku. Hujan pasal apa hang turun? Kata panggil aku. Ni siapa panggil ni? Kata mana yang panggil? Hujan ni. Kata pasal apa hang nak makan, pasal apa hang panggil hujan? Apa dia jawapan? Ular nak makan aku kan? Ular nak makan aku. Ular ni dia takut hujan ke? Tapi kalau kata yang jenis nak buat alasan tu, hak tak bertadung pun dia buat alasan. Apa kena kita berpecah buat alasan lagu ni? Dia jadi macam tu. Dia cari apa pun alasan. Kita tak rasa kita petikai alasan ni, dia kata lagu tu, lagu ni. Jadi tak habis cerita. Ular pasal apa hang nak makan katak lagu tu ah. Lepas tu jawapan dia dah. Memang makanan aku. Helang tahu mana? Memang makanan aku. Kata habis selesai cerita. Kalau kata ular pun buat alasan, tak habis lagi cerita. Jadi kita macam tu. Tak apalah binatang, tang kita manusia ni benda amal ibadat, bukan kita boleh duk bermain. Kan? Apabila ia mati sebelum mencapai 60 tahun. Kalau tak sampai umur 60 tahun lagi mati, dia akan beralasan, itulah tak bagi saya umur panjang. Kalau saya umur panjang, bolehlah saya beribadat. Ramai orang tunggu umur yang macam ni barulah kadang-kadang tu nak rapat, nak dekat dengan masjid, nak rapat, nak dekat dengan surau. Waktu dah sakit lutut, waktu dah sakit perut, waktu mata pun tak berapa nak nampak, ingatan pun tak berapa nak ingat. Nasib baik ada makjun ustaz. Makjun ustaz boleh juga nak bagi lutut habuan nak berdiri. Kan? Nak main apa? Kuliah. Beli ubat ustaz. Macam-macam alasan yang kita boleh bagi. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui takat mana sebenarnya alasan tu munasabah ataupun tidak, atau munasrawak ataupun tidak. Jadi kadang-kadang tak boleh lari lah. Tak boleh lari. Tetapi bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas, maka keuzuran itu tidak diberikan lagi. Sepatutnya orang yang menjangkau 60 tahun ke atas, dia telah banyak berpeluang untuk beribadah. 60 tahun banyak dah kot waktu masa yang diberikan kepada dia. Lagi pula amalan-amalan yang Nabi duk sebut kat kita tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak yang hak jenis kita buat sikit, buat tak sat, tapi pahala banyak. Dah, pahala banyak. Tak padan dengan apa yang kita buat tu. Pahala yang Allah Ta'ala nak bagi, tapi pasal apa yang kita duk segan lagi? Itu persoalan yang kita kena tanya pada diri kita. Baik. Dan sepatutnya dalam usia itu jiwanya sudah berubah. Tapi alhamdulillah mai kuliah hari ni saya tengok tu umur 60 ke bawah ni, tengok 60 ke bawah. Dia tak?
60 ke bawah pakai hak duduk atas kursi tu pasal 40-an tu. Ha? 70. Oh. Yalah, dulu-dulu ni orang panggil remaja lah tu, remaja purba. Dulu remaja. Baik. Dan sepatutnya dalam usia itu jiwanya sudah berubah. Maknanya kalau kita umur 60 tahun ni kita dah berubah dah. Kita ni dah tak heran dah dengan benda-benda dunia ni. Nak kaya, nak kereta kemas elok-elok hebat, rumah nak kira nak perbaik. Orang panggil apa? Kira duduk dengan kebun kita kan. Orang tengah duduk azan pun tak apa, ikut mayang juga kan, lewat pun mayang juga. Kadang-kadang kita macam tu. Kita duduk ralik benda-benda yang tak membawa kita ke arah kebahagiaan akhirat nanti. Patutnya umur 60 tahun ni memang kita fokus kepada ibadah. Yang lain tu sikit-sikit lah kan. Hak nak jaga hak ni, nak jaga hak ni, itu bukan kita lah, anak-anak pewaris kita. Hak yang bagus baru ni saya ada satu kata-kata disebut. Jadi mak ayah ni bela anak-anak kecil-kecil, bila mereka besar, mereka pula yang jaga mak ayah. Bukan, walaupun dah besar, beranak pinak dah, tapi duk harap mak ayah lagi. Duit tak orang nak ada, pinjam kat dekat farmer. Dia berkata father dengan mother. Anak tak ada siapa nak mengasuh, bagi mak ayah juga mengasuh. Tok Wan kilik lah cucu sambil naik motor. Kan? Kadang-kadang macam tu kita tengok. Kadang-kadang macam tu. Jadi waktu tu sebenarnya waktu usia yang kita nak kena fokus dan pula beribadah. Dan ada yang saya jumpa, itulah kata cucu duduk rumah nak kena jaga cucu. Kadang teringin juga kita pun nak pergi masjid, nak pergi surau. Hak yang kata ni pun meninggal, tapi baik, alhamdulillah. Baik, ibadat dia apa semua bagus. Cuma kata kadang-kadang berasa juga tapi kan perempuan ni. Jadi hal-hal keduniaan ni kita dah tak peduli dah kalau kata umur 60 tahun. Tu maksud daripada hadis ni. Pembawaan dan cara hidupnya sudah semakin matang dan berwibawa. Orang yang macam ni patutnya dah dihormati dah ni. Jangan umur 60 tapi nampak macam umur 30, 40. Ataupun suka duk main game dengan cucu. Lawan dengan cucu main game. Lagi game boleh tahan juga depa duk main tu. Oi, Khalid ada di mana budak di Siam ke mana? Dia main game tu 24 jam sampai akhirnya mati. Dia Khalid main tu makan tak sedap, minum tak sedap. Tu tak kira bahaya yang dengan duduk depan komputer lagi kan, duduk dia punya sinaran radiasi dah macam-macam masuk ke dia tu, mati. Itu tak kira lagi yang duk ralik main game, akhirnya anak tersembam masuk dalam bilik ayah lah. Budak-budak suka makan main ayah kan. Mak pergi kedai, pak duk main game, anak masuk dalam bilik ayah. Ada ayat dalam besen takung. Dia anak umur setahun 2 tahun baru boleh jalan kan, ataupun merangkak pipi tu masuk dalam tu, tak tersembam dalam tu, tak kerti nak buat apa, mati macam tu kan. Kerana macam tu. Benda-benda gitu kadang-kadang dia pula benda sikit-sikit lah, macam game contohnya. Bukanlah kita nak kata orang main game ni ralik dengan apa buang masa apa. Bukanlah kita nak kata macam tu, boleh, tapi kadang-kadang sampai membawa kita kepada lalai dan kita dah tak sedar dunia kita sepatutnya kita berada. Jadi macam tu.
Kita risau juga kan. Wal'ayazubillah bin zalik. Sepatutnya usia tua hanya dipenuhkan dengan amal ibadah saja, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengingat mati dan seumpamanya. Banyak zikir. Kalau kita berasa macam tak boleh pergi seorang-seorang, mai masjid, mai surau, kita dengar tu imam duk zikir, kita pun turut zikir kalau kita tak reti. Kan? Tu hikmah di antara kita di sini, kita buat lepas sembahyang kita ada zikir ramai-ramai, kan, baca zikir. Itu membantu orang yang baru nak belajar, nak bacaan Fatihah, ayat kursi. Jadi sampailah kita pada hari ini, kan? Walaupun di sana ada orang yang dia tak setuju, tak boleh zikir ramai-ramai lepas sembahyang. Di tempat adalah tempat-tempat tak boleh. Ini Nabi tak nak buat ni zikir ramai lepas sembahyang, zikir sendiri-sendiri. Bila zikir sendiri, hak yang nak zikir tu ada 3 kerat. Hak yang banyak tu makin pi tu lupa lah. Tak kira lah siapa pun, kita pun sama. Kadang-kadang kita tak kuat dengan diri kita sendiri untuk berdiri atas kaki sendiri, maka waktu tu kita nak kena apa? Kita nak kena ramai-ramai lah. Baru seronok dah. Apa pun kerja, kalau kita buat seorang-seorang seronok, tak seronok. Macam berat. Tapi bila kita buat ramai-ramai, jadi benda tu jadi mudah, jadi ringan, jadi seronok. Makan seorang-seorang pun kita tak rasa tak seronok dah. Tapi makan ramai-ramai, kalau sedap pula nak makan hari ni, pasal makan ramai-ramai. Baik. Baca Al-Quran. Kalau kita tak berapa nak boleh baca Quran, lah ni mudah. Dengar Al-Quran. Buka YouTube, dengar Al-Quran. Mudah. Jadi sebenarnya susahlah kita nak buat alasan, nak cari alasan. Minta maaf lah, dulu mak ayah tak hantar pergi mengaji Quran. Minta maaf lah, Tok Guru meninggal, baru habis ya alif bata ya meninggal. Jadi cari Tok Guru tak jumpa. Jadi macam-macam alasan yang ada. Waktu tu Allah tak mau terima, sedangkan Allah Ta'ala bagi ke dia umur yang panjang. Baik. Mengingat mati dan seumpamanya. Mengingat mati, ada orang meninggal, kita ikut sampai ke perkuburan, tengok liang jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Waktu tu kita pun teringat, aku satu hari nanti ni pun akan jadi macam kawan aku ni lah. Turun, orang pegang, orang angkat kita buat turun pelan-pelan. Dah masuk elok, tak apa kita di liang lahat dengan bubuh tanah, bukan ngetui tanah tu bagi kita menghadap kiblat apa semua. Mulalah katuk agak-agak waktu tu macam mana keadaan kita dalam kubur yang kita dalam kegelapan. Lepas tu saat lagi nak main muka dan nakir pula dah. Nak jawab dulu mana kita kan. Dan seumpamanya, kerajaan pun sebenarnya telah memberikan ruang untuk seseorang itu mengakhiri hidupnya dengan memperbanyak amal ibadah. Seorang pegawai kerajaan dalam umur 55 tahun telah pun dipencenkan. Bahkan sekarang ini ada kelonggaran mendapatkan skim pencen yang lebih awal lagi. Yang ni tuan guru kita cerita lagu ni lah, ya hak kerja kerajaan pun bagi masa tempoh-tempoh masa tertentu. Kalau umur 55, kalau ikut kita lah ni pencen, kalau saya isi borang itu pencen 60. Tapi bolehlah kalau kok kita nak minta awal, nak pencen awal kan. Pasal apa? Bila kita pencen, waktu tu kita gunakan seluruh kehidupan kita selepas pencen tu untuk kita beribadah, 5 waktu di masjid, kemudian hadiri kuliah-kuliah agama, kemudian membaca Al-Quran sebagainya. Bukan ada setengah orang ni macam-macam. Dia pencen dapat duit hadiah kan, dapat duit hadiah, duit pencen lagi tiap-tiap bulan, 1,000, 2,000, 3,000. Dia mula fikir nak jalan, pergi sana, pergi sini, pergi sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, pergi mana? Makan burger.
Dah lah tak buat main sini satu. Tak nak boleh. Lain kali buat main sini satu. Mana duit? Mana tak ada duit kau belajar. Orang bagi saja. Dia buat main pelarang lah. Buat main dulu lah, baru nak bagi duit. Tak buat main nak bagi duit ke mana? Tak. Tak lesson. Memanglah, ni kuih-kuih sikit ni. Jom cerita lagi ni. Umar kata dalam dipencenkan sekarang ini ada kelonggaran untuk mendapatkan skim pencen yang lebih awal lagi. Duduk sahaja di rumah, gaji akan dapat. Duduk rumah goyang kaki. Tu yang kadang-kadang orang marah, orang tak mau kat orang pencen ni. Pasal apa? Duduk saja pencen bagi orang. Hari tu kan ada depa cadang tu ni, hak kerajaan sebelum ni. Tak payah duduk pencen. Kan? Cari sendirilah duit. Macam tu punya. Lain kali kalih ke. Okey ya, kita tenanglah sikit kan. Kalau tidak, ya Allah, macam mana isteri aku tak ada pencen ni? Kena kerja kan? Kita tak apalah. Hak lain-lain, hak yang tak ada sebuah pendapatan lain, nak cari tang mana ni? Saya pun tadi ada duk nasihat anak murid, tengok abang kata hak yang habis nak mengaji dah, anak habis mengaji dah, kata kena bagi ada usaha kita nak cari rezeki tanpa kita makan gaji. Sebaiknya macam tu. Kalau makan gaji pun tak apa, tapi cari juga sumber-sumber yang mana tahu besok ke depan kena nak ada top up yang lain-lain. Macam tu. Itu dari sudut tu lah, tak apalah. Duduk yang ni kata duduk sahaja di rumah gaji kan dapat. Macam tu kan. Duduk PKP tak pergi kerja, duduk rumah ya. Antara hak yang depa duk dengki sangat ni cikgu lah. Cikgu makan gaji buta. Tapi sekolah nak pergi sekolah guna COVID-19. Duduk rumah, orang suruh duduk rumah. Gaji dapat pula apa terium tak, saya pun tak tahu datang apa kata hak bank tu, kata hak mana pinjaman yang kita buat tu tak payah duk bayar, masuk duit penuh banyak kat kita. Kalau 5,000 gaji dia 5,000 masuk. Kalau tidak nak kena tolak duit kereta lagi, nak kena duit rumah lagi, nak kena duit pinjaman peribadi, macam-macam. Orang dah kata cikgu makan gaji buta. Bukan cikgu saja pun, hatta cikgu pun hak kerja-kerjaan pun kena duduk rumah, kena beli mana. Tapi tang cikgu yang kena. Naya tu jadi cikgu. Sebaik saya bukan cikgu, saya ustaz. Ustaz tak apa. Macam-macam ada lah. Padahal cikgu ni sampai kadang-kadang tu nak kena apa? Dia buat apa? Online, kelas online dengan anak murid. Kadang-kadang masuk kelas online tu tunggu anak murid cokoh satu, 2 orang masuk. Ya, boleh buat ke? Kadang tambah-tambah hak duduk sekolah dekat gua-gua kat hutan tu. Lagi lah. Bukan hujung dunia. Lajak sikit jatuh. Internet pun tak ada. Internet pun kadang ada, kadang tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Siapa dah tengok? Tak ada siapa tengok lagi ustaz weh. Semua online tak tahu lah. Tu tak kira hak yang tak ada handset lagi. Tu hak yang berlaku. Tapi buat juga. Buat ada kelas, ada yang sungguh-sungguh hak puluh sungguh tu dia hebat sungguh. Kita pula teruk di rumah ni mak pak. Dah satu kita cikgu nak kena mengajar anak murid kita kan pula. Lepas tu anak kita pun spesial kak. Cikgu dia pergi kerja, kita yang nak kena tengok. Nak kena ajar pula. Tak apa yang kita boleh ajar. Kalau macam saya jenis subjek Arab boleh tafsir, hadis, sirah tu boleh lah nak cerita. Mai kata matematik, mata tengok dengan mata je lah. Mai kata sains, kita sains betul boleh kan. Kali bawa datang apa ni, lain kali minta larat tengok kan. Tak payah. Tapi hak yang cikgu, hak yang subjek tu, yang hak pulun,
letih tak payah api kata. Kita pun ada kerja kita. Nak kena buat. Macam-macam ada hak PKP ni. Kenapa tak apalah kita hadapi dengan sabar. Kan mudah-mudahan faham lah kau mak pak faham, anak-anak kena faham lah. Kan cikgu-cikgu pun kena faham lah. Mengaji di rumah tak sama dengan mengaji di sekolah. Di rumah mengaji atas katil, atas tilam. Lama mana nak tahan? Dozat lena. Baik. Panjang cerita pula tu kan. Duduk saja di rumah gaji akan dapat. Maka seeloknya masa yang tinggal dari baki hayatnya hanya digunakan untuk mencari keuntungan akhirat yang abadi itu. Patutnya baki hayat yang kita ada, berapa baki hayat kita ada? Siapa pun tak tahu. Kok esok tak ada siapa pun tahu. Lusa tak ada siapa pun tahu umur kita. Jadi baki kita bila umur kita yang kita tak tahu bila dia habis, maka kita nak kena usaha dan bersiap sedia sentiasa lah. Sebab kita tahu umur kita habis bila. Dia bukan tentu 60 tahun, 40 tahun pun boleh lebih kan. Sebab tu kita nak kena pulun untuk akhirat kita lebih-lebih lagi bila sudah berumur. Baik. Tetapi masih ramai yang berniaga, berkelang kabut ke sana dan ke sini. Seperti kata Perdana Menteri. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Buat lagu habis duk menari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dalam urusan menambah kekayaan, apalah yang mahu dihimpunkan lagi, harta yang ada sudah cukup untuk makan. Dan biasanya anak-anak sudah lepas dari tanggungan, mereka sudah berumah tangga sendiri. Bahkan ada di antara mereka dapat pekerjaan yang agak lumayan. Waktu ni lah nak bantu anak-anak pun mak ayah. Jangan anak-anak dah besar panjang, dah beranak pinak, tapi masih lagi menyusahkan mak dan ayah mereka. Carilah macam mana cara pun kita nak berkhidmat pula kepada mak ayah. Mak ayah waktu kalau kata anak-anak dah besar duduk dalam rumah sekali, bukan mak yang duk masak, anak yang duk masak kat mak ni goyang kaki saja. Dulu kecil-kecil aku dah suap hang basuh berak rumah lah ni hang pula buat aku, patutnya lutulah kan. Lainlah kalau kata masuk balik-balik kata mak buat dah sat kan, buat tu untuk apa? Pasal rindu masakan mak buat lah. Tu ceritalah. Ini hari-hari duk rindu masakan mak ni letih kan ni. Tapi mak pun kadang-kadang tak kata apa, buat senyap kan. Buat kan, sayang anak. Maka biarlah pula anak-anak yang menyara orang tua sebagai membalas sebahagian daripada budi orang yang tua yang bertukus lumus dan membanting tulang untuk mencari nafkah kepada anak-anak sewaktu mereka masih kecil dahulu. Kadang mak pak pun kata, ya aku ni hampa tak apalah, tak tolong apa dik apa tak apa. Yang penting hampa hidup bahagia. Aku je. Betul ke cerita hak baru ni? Kata seorang tua tu meninggal seorang-seorang je kat rumah. Anak tak ada, anak duduk belah KL ke mana. Tempat lain meninggal seorang-seorang. Tak ada siapa pun tahu. Tiba-tiba je lagu mana tak tahu, pipi tengok-tengok tu dia tengah tulang beda, duduk atas tilam. Tak ada siapa jenazah yang duduk tengok. Jiran pun tak sedap. Ikutlah tak tahu kan ada ke tak ada. Tak ada. Di mana kes itu? Wallahu alam kita. Tapi tak maulah kita kan jadi macam tu. Tak kurang juga anak-anak yang betul-betul dia berkorban kepada mak ayah dia. Ini hak yang baru ni Syekh Nazrul Nasir, muda sikit pada saya, setahun 2 tahun dulu. Duduk di masjid 16 tahun dah. Baru ni ayah dia meninggal, orang Pedu.
Waktu tu ayah dia meninggal baru ni, dia ambil keputusan tak balik Mesir dah kot. Duduk sini. Dia akan pergi juga Mesir, namanya akan banyak duduk sini buat sekolah Zawiyah Nasiriyah belah sana. Kita boleh nak pergi mengaji di sana. Balik mai, nak balik Malaysia dah. Nak boleh tu duduk di Mesir. Tu ada lagi yang lama-lama 16 tahun tu bukan buat apa, mengaji. Lepas tu jadi guru pula, buka macam sekolah abuan untuk orang Azhar Sani. Di sana ada Universiti Azhar, ni Azhar Sani dipanggil. Ni ada. Tak apalah, mudah-mudahan kalau kata ada, kita pun nak pergi mengaji jugalah. Saya pun nak pergi mengaji, insya-Allah. Mana dia? Ini pun cerita panjang kita noh. Begitulah. Jadi dia duduk ambil keputusan nak duduk di sini pasal nak jaga mak, duduk dengan mak, bela mak apa semua kan. Mak dah tu, ayah dah tak ada. Saya pun tak ada juga, ya. Sedih. Anak yatim. Anak yatim. Mak duduk sana tapi kita kerja tani, duduk tani kan. Buat ke mana? Tapi tak apalah, ayah duduk dengan kita. Cuma lain tempat ya. Ayah duduk sebelah masjid, kita duduk dalam masjid. Mak ayah kata, duduk jadi imam ke masjid tu, ayah dengar lagu buat tu. Lagu tu lah kan. Tapi tu pun satu hal tu. Saya ni kadang-kadang kita rasa macam duk fikir nak kata sedih, tak sedih kalau benar kata tahu, nak kata kadang-kadang kita tengok tu waris mak ayah kita meninggal, anak tak ada ramai, tak boleh nak jadi imam jenazah mak ayah anak. Kadang-kadang isteri meninggal, suami tak boleh nak bagi semayang jenazah isteri jadi imam. Kalau laki meninggal, memang bini tak boleh lah. Tepi-tepi saya nak jadi imam jenazah kepada suami saya ni. Tok guru hak mai pun tok tepi. Jangan buat begitu lah kan. Jadi kena ayat tu pun satu kadang-kadang ramai. Kalau kata tak boleh, memang jadi ketat apa semua cerita lain lah. Tapi ke mana pun kita nak kena usaha macam tu lah. Tak ada dalam banyak-banyak tu paling kurang, kalau ada 3 orang paling kurang seorang, ada 10 orang pun paling kurang ada seorang yang boleh jadi imam untuk kita. Itu yang disebut waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada dia. Kita banyak macam itulah. Jadi imam, ustaz tu imam, wakil tu imam, jadi imam jenazah pada isteri saya, pada anak saya, pada ayah saya, kepada mak saya, tok wan saya, semua sekali. Macam tu. Kita pun bukan tak mau bagi, tapi yang afdalnya adalah waris, bukan orang lain. Walaupun tok guru mai, tapi apalah, kalau kita nak bagi juga tak apa. Kadang yang ni nak kena kita perhati, nak kita kena ambil bahan. Baik. Kemudian begitulah pula halnya dengan orang yang lain daripada pegawai. Biasanya anak-anak sudah dapat diharapkan. Kalau tak jadi pegawai kerajaan pun, maknanya anak-anak tu sepatutnya boleh dah sara mak ayah. Bukan mak ayah pula sara anak lagi kan. Sebagai diharapkan untuk melanjutkan tugas orang tu sebagai petani. Tu dia kata, anak-anak dia boleh ganti mak ayah dah. Jadi ayah ni duduk di rumah ayah, jadi pemantau, mandor orang panggil. Anak-anak buat bendang. Dulu ayah duduk buat bendang. Bila dah tua, larat pun tak apa nak larat dah. Telaga pun tak boleh larat dah. Jadi ronda naik motor lah, tapi tengok bendang ayah, apa yang tak kenal lagi. Dia macam tu lah. Petani, dia ganti orang tua petani, jadi sebagai petani, bertukang, berkebun dan sebagainya. Sekiranya sampailah masanya untuk anak-anak membuat bakti, membalas jasa baik orang tua itu. Habis. Tadi ada satu kisah sedih sangat, walaupun saya tersedih pun tak tahulah, tapi kita dalam keadaan saya pergi Yawata tadi, Bandar Abdul Rahman kat pergi jalan tera kan. Duduk tunggu dalam kereta dengan anak kecil. Isteri keluar.
Duk Ustaz, ada orang ketuk pintu kereta, pintu apa? Cermin kereta. Buka lah sikit. Tak berani buka banyak. Ustaz lagi suara tentang apa? Jam kita. Awak ni, boleh tak abang bagi sikit saya 2 bahag tadi, payah tak makan lagi ni. Kata, Cina. Cina. Tengok cakap elok, no, gigi pun elok lagi tu. Maknanya taklah orang panggil apa, bukan tak waras. Tengok nampak gaya. Cuma badan tu nampak macam seluar baju tu nampak macam ni lah, macam debu semua kan. Saya duduk di Alostak, tapi saya main berjalan kat sini, duduk setahun dah kat sini. Tu malah nanti nak kat mana? Untuk ikut dah tidur tepi kena. Betul tak betul wallahu alam saya pun, tapi kita nampak tu macam lebih pada saya pun lebih kepada nak percaya jugalah, tapi tak tahulah kan, mana tahu kata betul kan. Lepas tu kita ni dompet duit tak ada kat saya, pasal dompet bagi kat bini. Dia nak pergi shopping, dia ambil kita sekali dengan dompet dia bawa pergi. Dan ni bukan payah mana, shopping pun dekat lah, tengok dalam pun duit orang ada. Ambil 200-300 duit saya, ambil 200, tak tahu kena, tak tahu pergi mana dia. Aku rasanya ambil 200-300 dah baru ni, saya habis kering. Di mana tu kalau kata boleh guna kad lah bagi kan, kad lah. Yang tu yang digalakkan lah ni sebenarnya. Lepas tu bagi duk cari kot shilling ada shilling pun tak boleh tak dia tempat tu. Tak boleh, payah nak kena sorok shilling. Hana hak kecil tu dia suruh nak makan, hak setol lebih tu. Dia nak ambil ini nak makan, dia suruh makan. Jadi kena sorok. Cari bawah kursi ada apa semua boleh, ada RM1 lebih. Ni saya letak gambar boleh ni. Saya letak gambar dia. Dia letak gambar, saya nak bagi tahu kat OAB. Boleh. Dia tu kita perap tu. Betul pun dia mana. Kalau kata dia mohon tak berani tu. Pasal tengok macam orang macam waras. Perak ada gambar ni saya dalam mindset ni. Bagi kita nak boleh lah, bina ayak apa nak beli apa sikit ni. Bagi lebih. Ada gambar saya tak bagi webinar. Aku boleh tahu tu dia. Dia kata saya cari kerja tak ada. Cina. Dia kena halak orang keluarga dia pasal tak ada kerja. Habis keluarga orang buat apa? Keluarga saya ni kerja pun makan gaji dengan orang saja. Keluarga dia pun macam miskin kot, tapi tak kalau sampai halau anak lagu tu kan. Kita pun heran dengan hang buat apa. Tak apalah yang tu, kita bagi gambar, kita bagi prap begitu, kod ada tindakan kau orang bagi apa. Itu tu bukan doktor apa. Itu babi tu kan. Babi apa? Satu ke apa? Itu apa? Itu apa? Boleh itu apa? Tak apa ni. Mungkin Bukri. Bukri. Murah je hitam pun. Murah je hitam pun. Paling macam mana? Ha? Ya, dia don ni jutera. Ya. Ya, bagi bisa dia tak apa kot. Bisa dia bantah minggu tu kan. Kita pun dia kesian kan, tapi tengok macam tu macam okey, macam waras, macam dia pun okey, tapi cara kita tak dapat. Selipar pakai, baju seluar pun kan. Seluar pun nak londeh kan. Tak tahulah, wallahu alam. Macam mana pun, walaupun dia bukan orang hebat Islam kita, tapi nama apa? Dia abang nama saya pun ingat cocok nama Cina kan. Aku tak tahu. Bagi dia kita berterak tadi. Walaupun dia lah atas dasar kemanusiaan kita bantu dia. Mana tahu suatu hari nanti dengan berkat kita tolong dia, terbuka hati dia untuk masuk Islam. Wallahu alam. Takat itu saja malam ini kita cerita satu hadis. Cerita tentang apa dia? Bila umur sudah capai 60 tahun, maka tidak ada alasan kita menyatakan tak dan nak beribadat dan sebagainya. Mana kita kena gandakan usaha kita beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita terus beramal, menjana saham kita untuk
akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل